pada ayat 10 hingga penghujung muka surat yang pertama itu hingga ayat yang ke-12 insya-Allah. Kita nak mulakan dengan nak membaca dulu ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 pada muka surat 440. Muka surat 440. Tak ada, sebentar saya pin dulu. Jaya ada ke? Tak ada, tak ada. Okay, baik, tak ada tak apa, saya baca. Baik, muka surat 440 surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 10 hingga 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Boleh saya Ustaz baca? Ya saya. Boleh saya bacakan ganti untuk ayat? Ayat. Boleh silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar ya? Dengar. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Nak baca makna? Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Kau baca terjemah ke? Saya baca? Okey. Nak saya baca ke nak Ustaz nak baca? Tak apalah, saya bacalah. Dah tolong sekali partner tu dah. Saya berterima kasih dah. Okey. Nak atas bacaan saya. Jazakillahu khairah. Wadilah. Ayat ke-10, ayat ke-12. Baik, terjemahan. Saya buka yang besar sikitlah terjemahannya. Macam ni mudah-mudahan kita boleh nampak. Ayat ke-10. Dan dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka. Engkau beri amaran, engkau tidak, atau engkau tidak beri amaran kepadanya. Mereka tidak beriman. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran. Serta ia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman. Semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Baik, ayat ke-10 hingga ayat yang ke-12. Sebelum ini telah bincangkan ayat yang sebelum ini. Kalau kita lihat di sini. Pada ayat yang ke-6 itu, pada ayat yang ke-6, Allah mula meletakkan, menyebutkan tentang tujuan Allah menurunkan Al-Quran dan juga tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya litunzir, supaya engkau memberi peringatan. Ini tujuan yang
Allah sebutkan. Kemudian selepas daripada itu, pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9, Allah ceritakan tentang golongan yang tidak menerima peringatan dan sebab kenapa peringatan itu tidak boleh sampai kepada mereka. Penyebab peringatan terhalang daripada sampai kepada mereka. Penyebab peringatan terhalang daripada sampai kepada mereka. Ayat ke-10, ayat ke-11 Allah masih lagi sebut kan, tentang menggunakan perkataan yang sama. Wasawaun alaihim aanzarta, sama, tunzir, menggunakan ru'u yang sama, itulah peringatan. Am lam tunzirhum, sama. Ayat ke-11 sama, Allah sebutkan juga innama tunzir, tentang peringatan juga. Maka bahagian awal muka surat Yasin ini Allah nak tekankan poin yang hendak distreskan adalah tentang Al-Quran dan juga Nabi itu adalah sumber peringatan. Tujuan Allah berikan itu adalah sebagai sumber peringatan. Itu tujuan dia. Itu tujuan yang Allah berikan. Selain nanti pada surah ataupun ayat yang lain, ada Allah sebutkan tujuannya juga adalah sebagai pemberi kabar gembira. Akan tetapi pada surah Yasin ini, sebab dah 10 tahun dakwah itu disampaikan, maka dia sedikit keras. Cakapnya itu dah jadi sedikit keras sebab dah cakap banyak kali dah cakap berulang-ulang kali, maka Allah dah poinnya itu distresskan tentang peringatan. So kalau peringatan tu dia gayanya itu tegas sikitlah berbanding dengan nasihat ataupun teguran. Baik, ayat yang ke-10. Kita lihat di sini. Kesan dari ayat 8 dan 9. Akhirnya tidak ada yang berguna lagi. Ayat ke-10 menyebutkan kesan daripada ayat 8 dan ke-9 hingga akhirnya peringatan tidak berguna lagi. Apa daripada ayat 8 dan juga ayat ke-9? Ayat yang ke-8. Sebentar, saya buka yang ni dah besar sikit. Ini besar sikit. Ayat 8 dan juga 9, sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka sampai menukangkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak, dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Maka apa yang terjadi yang Allah sebutkan pada ayat ke-8 dan ke-9, itulah apa? Allah jadikan sifat kesombongan itu, sifat rasa diri mereka itu bagus, sifat rasa diri mereka itu baik, menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak mahu menerima peringatan. Susah nak masuk peringatan itu sebab ada sifat sombong. Lagi Allah dah letakkan sekatan depan dan juga belakang. Kemudian Allah dah tutup dah selimut mereka lagi supaya apa? Petunjuk itu tak boleh nak masuk. Maka kesan daripada dua perkara ini terjadilah apa yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-10, wasawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je. Engkau bagi peringatan, engkau tak bagi peringatan, sama, iaitulah mereka tidak mahu beriman. Sama sahaja ke atas mereka. Dan ini Allah sebutkan ketikanya bila, kalau kita tengok pada konteks ayat ini, ia berada di mana? Ia berada di Mekah kan? Ceritanya tentang keadaan berada di Mekah. Maka bila di Mekah, dia tentang siapa? Tentang Quraisy Mekah lah. Tentang Quraisy Mekah. Tapi bentuk ayat ni, dia lebih kurang sama. Pernah tak baca ayat yang dia bentuk dia lebih kurang sama macam ni? Surah Al-Baqarah, Ustaz. Surah Al-Baqarah ada. Di manakah ia? Ayat 20 kot. Ayat 20. Dah bunyi yakin dah. Tiba kat belakang tu ada kod. Baik. Betul, surah Al-Baqarah tepat sekali. Dia berada pada ayat yang ke-6. Awal surah Al-Baqarah. Oh, salah pada ayat. Ayat yang ke-6. Tak apa, surah dah betul lah. Okeylah tu. Ayat yang ke-6. Allah sebutkan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim
A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama. Bermula daripada sawaun ini sampai hujung ayat sama saja. Dia punya ayat dia. Konteks ayat ini tentang siapa? Tentang orang kafir ataupun orang-orang yang engkar. Lebih spesifik lagi adalah tentang ini tentang orang engkar dan lebih kepada orang-orang munafik juga berkaitan dengan mereka. Maka disebabkan penghalang petunjuk tak sampai kepada Quraisy Mekah ini. Kenapa? Kerana Allah telah menghalang peringatan itu sampai kepada mereka hingga memberi kesan ataupun membuka mata mereka. Jadi kalau tengok pada ayat ni kan, nampak macam Allah tu macam tak berapa nak baik pula kan. Sebab Allah yang telah menghalang, letakkan sekatan supaya peringatan itu tak sampai kepada mereka kan. Hingga Allah kata sama je, kau bagi peringatan tak bagi peringatan sama je, dia tidak akan beriman. Akan tetapi kesan itu yang Allah sebutkan pada ayat 8 dan juga ayat 9 itu adalah akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Hingga akhirnya dah memang tak nak, Allah pun Allah lagilah tak nak kan. Sebab Allah dia berurusan dengan hamba-Nya sebagaimana hamba-Nya itu berurusan dengan dia ataupun berurusan dengan makhluk yang lain. So kalau hamba tu tak ingin, Allah lagilah tak ingin. Kan? Hamba tu tak ingin, Allah lagilah tak ingin nak berikan hidayah kepada hamba tersebut. Maka peringatan demi peringatan telah diberikan. Selama lebih kurang 10 tahun ataupun lebih, Quraisy Mekah itu diberikan peringatan direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Akan tetapi tak nak dengar juga. Akhirnya waktu itu barulah Allah letakkan, dah tak nak dengar, okey, dah. Allah letakkanlah saddan, penghalang depan dan juga belakang, dan Allah selimut mereka dengan satu bentuk tutupan hingga tidak lagi ada peringatan yang boleh sampai kepada mereka. Itu akibat dia yang Allah sebutkan pada ayat ke-10. Ayat ke-11. Ya Ustaz, saya. Kalau ayat yang 9 tu, kalau kita cakap sama dengan ayat 22 Al-Baqarah boleh tak Ustaz? Ayat 7 Ayat 9. yang dikunci tu sama dengan ayat 7 lah, kata Allah tu di seal tu. Ayat 7. Ayat 7 kan? Ayat 7 Ustaz. Yang pasal kilat tu Ustaz. Perumpamaan Okey, baik. tu. Ayat yang ke-20. Okey, nampak? Baik, ayat ke-20 tentang kilat itu hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Ayat ke-20 ini, kalau kita nak bandingkan dengan surah Yasin ini, lain sikit ke Ustaz? Ayat 20 ini kira lebih ringan. Bukan maksud lebih ringan apa, maksudnya cahaya itu masih lagi ada. Ni ayat yang ke-7 Ustaz. Betul. Baqarah ayat ke-7. The seal tu itu. Betul. Yang ini cahaya tu masih lagi ada. Masih lagi, cuma cahaya tu datang sekali-sekala dan datang dalam bentuk yang sikit, macam flash je. Datang macam tu je. Jadi, so masih lagi boleh dijadikan petunjuk, tetapi sangat sikit, pergerakan tu sangat-sangat limited lah dengan cahaya yang sangat sedikit tu nak bergerak. Jadi nak sampai kepada destinasi tu memang lambat lah, confirm. Dan kemungkinannya ada bahaya, tengah gelap tu bahaya sampai adalah, kemungkinan tu tinggi. Kemungkinan tu adalah tinggi. Tapi masih lagi ada apa? Masih lagi ada cahaya. Dia berbeza dengan ayat Yasin dan juga awal ayat Al-Baqarah ayat 6, ayat 7 tu memang dah ditutup. Habis dah, khatamah, dah disil habis dah. Tak ada dah lagi harapan. Maka sebab itu Allah kata dah akhirnya sama je. Kau bagi peringatan ke, kau tak bagi peringatan ke, memang mereka akan macam itu juga. Tidak akan ada apa-apa perubahan. Baik. Ayat ke 11.
Baik, kalau kita nak balik pada ayat 10 sikit, pada penghujung ayat ke-10 itu. Allah katakan, dan sama saja kepada mereka engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak beriman. Baik. Maka peringatan yang Allah berikan kepada seseorang itu, tujuannya nak bawa ke mana? Imanan. Tujuannya nak bawa kepada iman. Ini tujuan dia. Nak bawa ke sini. Peringatan yang diberikan itu nak bawa ke sini. Nak bawa kepada iman. Maka sebab itu tujuan ayat-ayat Al-Quran ini bila dibaca, tujuannya untuk menambahkan apa? Untuk menambahkan iman. Maka sebab itu bila kita nak mengaji, nak mula mengaji, minta kepada Allah dua perkara. Pertama, minta kepada Allah dengan kita mengaji itu, Allah bagi kepada kita petunjuk. Yang kedua, minta Allah berikan iman ataupun tingkatkan iman kita. Kerana ini antara dua tujuan besar Al-Quran. Dan petunjuk Allah sebutkan di awal Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka nak ngaji tu, niatkan, ya Allah bagilah aku petunjuk. Aku ngaji ni bagilah aku petunjuk. Walaupun kita niat hari tu nak ngaji je. Nak habiskan biasalah kita baca satu muka surat ke, dua muka surat, satu juzuk. Memang rutin biasa kita. Tapi niatkan untuk dapat petunjuk dan nak tingkatkan iman. Jangan niat nak dapat pahala 1 huruf 10 tu je. Kan? Kerana tujuan Al-Quran ni nak bagi petunjuk dan juga nak meningkatkan iman. Jadi minta kepada Allah itu. Kalau kita minta petunjuk dan juga nak minta iman, dapat tak 1 huruf 10 tu? InsyaAllah akan dapat. Tapi kalau kita ngaji tu, niat kita nak dapat pahala 1 huruf 10. Petunjuk dan iman itu boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Sebab kita tak minta. Dia tak masuk lah. Kan? Dia macam orang kata, mintalah air. Jangan minta gelas. Minta gelas belum tentu ada air. Tapi kalau kita minta air, mesti akan datang dengan gelas dia. Mesti ada dia punya bekas dia. Kalau minta bekas je, mungkin kosong je, dia bagi bekas je lah. Dan maka minta petunjuk dan iman, pahala bacaan insya-Allah akan dapat. Kalau minta pahala bacaan, insya-Allah akan dapat, tapi petunjuk dan juga iman itu yang dia tak dapat. Kerana kita Allah berikan berdasarkan kepada niat ataupun tujuan kita. Maka sebab itu, kalau kita lihat antara ciri-ciri orang beriman, ini berulang kali kita telah sebutkan, antara ciri-ciri orang beriman Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-8 ayat yang kedua. Surah yang ke-8 ayat yang kedua. Ni muka surat berapa saya tak tahu. Bantu saya muka surat berapa, saya buka page yang ni besar sikit nak tengok. 177 Ustaz. Muka surat berapa? 177. Al-Anfal. Al-Anfal, betul, saya kurang dengar. Ya, 177. 177. Terima kasih. 177. Muka surat 177, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua. Baik, kita baca. Haji Ayah ada dah ke? Ada Ustaz. Alhamdulillah Haji Ayah dah. Kita sampai kampung dah. Langkawi Ustaz malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Debu je. Itu. Haji Ayah ni saya rasa kalau dekat sekolah dulu kan, kat sekolah dulu, dalam kelas tu dia pelajar yang tak duduk diam, kejap depan belakang, kiri kanan, depan belakang. Selalu kena tarik telinga tu agaknya. tapi dia budak pandai. Macam orang normal lah. Dia yang jadi tak payah study, tapi result semua dia excel dia semua exam dia. Right. Tak Ustaz. Bahasa Arab Al-Quran ni tak boleh kata macam tu Ustaz. Ini kan bahasa Arab. Ini ayalah tadabbur. Baik, kedua kita baca insya-Allah. Utara selatan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Saya baca silap Ustaz. Zai saya sebut Zal. Nah, Ustaz baca sekali lagi. baik. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Baik. Tadi Haji kata dia tersalah baca perkataan Zada tu. Ustaz perasan tak? Saya tak perasan sih. Saya tahu saya tak sebut Zai tadi. Saya sebut. Okey. Itu yang saya kata saya silap baca. Baik. Sebab hari ni saya duduk sebelah kipas, bising sikit. So tak jelas sangat. Baik, Zada. Zada tu je sebutkan Zada. Rupanya adalah Zada. Kita buang lepas kita buang tanda yang ada. Zada dengan Zai. Apa maksud Zada? Maksud Zada ialah bertambah. Bertambah. Tadi kalau Zada, apa maksudnya? Dia ada beberapa maksud. Salah satu maksudnya adalah menghambat. Salah satu maksud Zada adalah menghambat. Salah satu maksud lain adalah melindungi. So dengan sedikit beza sebutan kan, tapi dia akan bagi makna yang berbeza. Baik, sesungguhnya orang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang bila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat apa? Pertamanya ayat Al-Quran. Apa terjadi kepada mereka? Bertambah iman. Maka yang dihighlightkan adalah iman. Maka dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, apa yang sepatutnya menambah kepada seseorang itu? Iman itu yang sepatutnya bertambah. Semakin banyak dibaca, sepatutnya apa? Semakin bertambah keimanan dia, kepercayaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang sepatutnya yang terjadi kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Baik. Maka sebab itu kita sebutkan tadi, bila nak mengaji, tolong niatkan untuk tambah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin kita ngaji tu kita tak baca terjemahan dia. Kita tak tadabbur pun, kan? Kita niat tu nak ngaji biasa kita. Tapi niatkan agar Allah menambahkan dengan bacaan kita ini iman, kepercayaan kepada Allah SWT. Nanti insya-Allah Allah akan berikan kepada kita tambahan kepada keimanan itu dengan pelbagai cara. Mungkin waktu mengaji tu tak ada tak baca terjemahan, tak faham, tu rasa biasa je lah. Tapi mungkin Allah akan berikan dorongan selepas itu untuk mula melihat pada terjemahan. Ataupun ada satu perkataan yang kita tertarik, lalu kita tengok pada terjemahan. Maka Allah akan berikan dorongan untuk kita nak menambah keimanan kita. Yang penting apa? Yang penting kita berniat di awal itu, bila kita nak baca je Quran, nak ngaji itu, niatkan ya Allah, berikan kepada aku petunjuk dengan bacaan aku ini, jadikan ia sebagai petunjuk dan juga menambahkan keimanan aku kepadamu, ya Allah. Maka setiap kali baca jangan lupa untuk niatkan dua perkara ini. Baik. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surah Yasin ini tentang innama Allah sebutkan tentang anzar wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sama je kau bagi peringatan atau kau tak bagi peringatan, dia orang tak beriman, tak percaya pun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan peringatan itu sampai Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW adalah untuk membina iman. Tujuannya adalah untuk membina iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu tujuan dia. Dan dengan Al-Quran ini tujuan yang kita nak capai. Nak meningkatkan iman kita kepada Allah, nak membina iman kepada Allah, nak mengukuhkan, menguatkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu, bagaimana nak mengukuhkan iman? Ia perlu apa? Datang dengan, apabila kita membaca itu, dia datang dengan peringatan yang kita ambil daripada ayat-ayat yang kita baca. Sebab itu bila mengaji, memang minimum adalah baca terjemahan. Itu minimumnya. Kenapa? Kerana dengan Al-Quran ini Allah berikan, Allah turunkan, Allah hantar dia untuk nak meningkatkan keimanan. Itu tujuan dia. Maka kita nak yang mengaji ni pun kena capailah tujuan tu, target kita lah. Itulah target kita kan. Kena capailah tujuan itu. Berusaha untuk nak mencapai tujuan. Itu untuk nak meningkatkan keimanan. Jika tak capailah tujuan, kan? Macam mak ayah hantar anak pergi tuition, tujuannya nak suruh belajar. Kan? Supaya nanti result exam bagus. Tapi bila akhirnya masuk exam tengok result tak berapa bagus, kan? Mungkinlah result bagus dan tak bagus tu atas banyak sebab lah kan, atas faktor mungkin dah memang Allah takdirkan dia tak bagus. Akan tapi bila tengok balik rupanya dia pergi tuition, dia tak belajar, kan? Dia main-main, dia sembang dengan kawan, dia apa, tak pergi pun tuition tu, kan? Mak dia hantar sampai kat depan tuition tu, ingatkan dia masuk situ, rupanya dia pergi masuk kedai sebelah, kan? Apa tu, dia pergi pusing kedai belakang, dia tak masuk ke tuition center tu. Maka capai tak tujuan dia, tak capai tujuan. Satu itu dia. Maka Al-Quran tujuannya untuk nak membina keimanan kepada Allah SWT. Maka sebab itu Allah berikan Al-Quran nak bagi bina iman, dan Allah bantu dengan perkara-perkara yang lain. Itulah ayat-ayat Al-Kauniyah yang ada di sekeliling kita ini untuk nak bantu kita supaya iman itu boleh dibina. Itu je. Bukanlah apa banyak perkara pun yang Allah nak tinggilah expectation daripada kita. Tak, Allah nak kita membina keimanan, nak betul-betul percaya kepada Allah. Kerana dengan iman itu dia akan merubah diri seseorang itu 100%. Kan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang baik, kan, yang terbaik daripada kalangan kamu ketika jahiliyah, itulah mereka yang akan jadi orang yang terbaik ketika mereka berada dalam Islam. Tapi Nabi sebut belakangnya itu iza faqihu, apabila mereka faqih, iaitu mereka mereka ada ilmu tentang Islam itu, maka mereka akan jadi apa? Khiyarukum juga, orang-orang yang terbaik juga. Maka kan yang membezakannya apa? Membezakannya adalah ilmu dan juga keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah dituntut oleh Allah, kerana bila adanya iman itu, dia akan menjadikan seseorang itu berbeza dengan orang yang lain. Walaupun waktu jahiliyah dulu dialah yang paling teruk sekali perangai dia, tapi bila masuk di Islam dengan iman yang ada akan berubah. Kan? Memanglah contoh yang biasa yang paling mudah kita tengok adalah Umar Al-Khattab. Umar Khattab waktu dia sebelum Islam dan selepas Islam, apa yang beza dan apa yang sama? Cikgu Mulini sebutkan, tapi terjemahan ayat kadang-kadang tak faham, tak aware kaitan antara ayat-ayat yang dibaca dengan tanggungjawab yang kita patut laksanakan. Perlu ada tadarruk oleh expert. Baik. Ya, saya. Dia garang. Garang, baik. Garang. Garang sebelum Islam dan garang juga selepas Islam, macam tu. Ya. Nah, maka Umar Al-Khattab dia garang sebelum Islam, dia garang juga selepas Islam. Tetapi garang selepas Islamnya itu apa? Dipandu dengan ilmu. Dia berpandu, betul? Dia terarah. Dia ada apa? Mana saluran yang dia nak salurkan dia punya garang dia itu. Dia punya marahnya itu ada saluran dia. Dia terarah. Kalau dulu garang tak kira tempat, tak kira masa, tak kira orang, tak kira situasi, semua benda dia nak marah.
Dan tapi bila jadi Islam garang juga. Kan? Akan tapi apa? Dia salurkan pada tempat yang betul. Kenapa? Bila adanya ilmu, adanya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam garang-garang Umar Al-Khattab itu, dalam garang-garang Umar Al-Khattab, dia boleh menangis. Dalam garang-garang dia boleh menangis ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran. Maka kalau kita belum lagi boleh menangis bila baca Quran atau dengar Quran, pada kita tak adalah segarang Umar Al-Khattab tu. Kalau kita nak kata keraslah hati tu, tak adalah sekeras Umar Al-Khattab dulu. Kan, tapi betapa Umar ini dengan ilmu dan iman dia kepada Allah telah ubah dia. Boleh senyap bila dileteri that isteri dia. Boleh oleh isteri. Itu semua kenapa? Kerana ilmu. kerana iman kepada Allah Subhanahu, kerana ada ilmu. Maknanya boleh juga kita tegas atau garang ikut Sayyidina Umar Khattab tu, tak perlu kata garang macam tinggal. Betul. Masih boleh garang, tapi bertempat kena pada situasi. Kan? Umar Khattab dia masih lagi. Betul tengok dalam cerita-cerita riwayat-riwayat, kalau dalam sirah kita tengok kan, sahabat yang buat salah, kita pun dah lalu kan. Pada surah Al-Mumtahanah kita dah lalu. Bila yang lelaki kencing tu. Sebelum tu surah Al-Mumtahanah, lagi kencing tu satu. Surah Al-Mumtahanah yang kita cerita tentang Hatib bin Abi Balta'ah, bila dia buat salah tu kan. Dia hantar surat beritahu tengah bersiap-siap orang Madinah nak pergi serang Mekah. Umar Khattab nak buat apa? Apa penyelesaian Umar? Nak bunuh dia. Satu je penyelesaian dia, nak pancung, biarkan aku. Da'ni adribu unuqahu, itu je. Kalau tengok dalam sirah, dialog Umar Khattab itu je. Bila ada masalah, itu je dialog dia. Pancung ya. Da'ni adribu unuqahu ya Rasulullah, ataupun da'ni adribu unuqa hadzal munafiq, itu je dia. Ya Allah, benarkan aku dan pancung leher munafik ini. Itu je. Dia tak ada ayat lain. Apa salah sahabat buat, orang lain buat, itu semua satu je, biar aku pancung je. Masih lagi garang. Nak pancung bukannya sebarang orang kan, berani nak memancung-mancung orang ni kan. Sebab nak tikam pun kita berani tak berani nak tikam orang. Ini nak pancung, perlu kepada. Tapi dia minta izin dulu. Tapi dia minta izin lah. Dia minta izin. Umar tak pandai-pandai. Sebab tu dia kata, dia dengan iman itu, dengan ilmu itu, dia terarah. Dia terarah. Sebab itu orang yang bila ada iman, sebab itu kenapa Allah tekankan iman? Iman yang akan merubah wajah seseorang itu. Orang yang ada ilmu sekarang ni kan, orang yang dia hack orang punya account, kan, ambil info, transfer duit ke dan sebagainya. Dia ada ilmu tak? Ada. Ilmu tentang apa yang dia buat tu lah, berkaitan IT semua tu lah. Dia ada. Cuma apa masalah dia? Nafsu. Cara tak betul. Iman tak Cara ada. tak betul. Iman itu yang tak ada, itu yang missing. Akhirnya dia tak ada limit lah, sebab iman itu tak ada. Kan? Akhirnya dia buatlah apa yang dia buat dengan ilmu yang dia ada itu. Dia buatlah ikut suka hati dia, apa yang dia nak. Akan tapi bila ada iman, dia akan terarah. Dia tak ada kontrol. Dia tak ada kontrol. Wajahnya itu akan berubah. Cara kerja, cara fikirnya akan berubah dengan apa? Iman. Sebab itu ayat Quran dia banyak ajak kepada apa? Banyak ajak kepada iman, banyak ajak kepada iman, iaitu percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang percaya kepada Allah Azza wa Jalla, cara kerja, cara bertindaknya akan berbeza. Kenapa orang mungkin dia kalau dia buka kedai runcit ke kedai makan, tiba-tiba orang sebelah buka kedai runcit ataupun kedai makan juga sama dengan dia. Kenapa orang A ni selalunya kita dengar pergi santau lah, pergi sihir kedai sebelah? Sebab apa? Sebab tak ada iman kepada Allah. Kesimpulan dia, sebab tak ada iman kepada Allah. Kenapa? Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan tahu rezeki dia lah. Dari Allah. Rezeki aku lah. Kalau kata dia tak ada sebelah aku pun, kalau bulan tu Allah takdirkan memang aku punya sale dapat 1,000, memang 1,000. Dia ada ke dia tak ada, sale aku memang 1,000 dah Allah akan bagi. Kalau kata bukan dia, kalau kata ada 10 lagi kedai buka sebelah aku, Allah dah takdirkan bulan ni aku dapat 10,000, tetap akan dapat 10,000. Tapi masalahnya orang akan kata, kalau kata ada 10 kedai buka sebelah dia, dia dapat 10,000, dia akan kata apa? Sepatutnya aku boleh dapat lebih lagi kalau diorang ni semua tak ada. Itu sebab apa?
tak adanya iman kepada Allah SWT, tak percaya kepada, kalau percaya kepada Allah mudah. Dia yakin kepada Allah, Allah yang akan bagi rezeki. Maka kalau dah memang rezeki dia, akan jadi rezeki dia lah. Orang lain tak akan boleh ambil rezeki dia. Tapi kalau rezeki itu, walaupun dah disuapkan ke mulut, bukan rezeki kita, maka akan jatuh juga ke tanah ataupun takkan sempat telan pun rezeki ataupun makanan tersebut. Maka iman dia akan mengubah wajah seseorang. Sebab itu ayat Quran banyak bawa kepada iman, banyak ajak kepada iman, tapi ini perkara yang orang pandang remeh, orang pandang biasalah ustaz, ayat Allah sebut beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kan? Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Biasa tu ustaz, ayat ajak beriman. Tapi inilah ayat yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Kerana dengan ini akan merubah wajah diri seseorang itu, akan menghalakan cara fikir dan cara bertindak dia ke arah yang betul. Kan? Setiap orang yang apapun masalah orang yang ada pada hari ini ataupun pada diri seseorang itu, kan? Yang dilakukan yang tidak terarah itu adalah kerana iman itu tak ada. Kenapa orang sanggup, mungkin contohnya kan, nak mengambil hak orang lain? Kenapa? Kesimpulannya sedang tadi iman. Kenapa orang sanggup untuk tak menutup aurat? Kenapa orang sanggup untuk tak solat? Kenapa orang sanggup untuk buat pelbagai kesalahan? Kenapa? Kerana tidak ada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu tujuan Allah berikan Al-Quran dan juga Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk litunzir, untuk memberi peringatan. Yang mana peringatan itu akan bawa balik kepada iman. Dan kita daripada dulu kan, orang dulu duk baca Yasin ini. Memang seminggu sekali lah akan baca. Kan? Sekarang dah makin terbuka. Orang baca surah Al-Kahfi pula. Ganti dengan, gila-gilakan dengan Yasin. Seminggu sekali. Okey ke tak okey? Okeylah. Kalau kita perhatikan pada kedua-dua surah ini. Pada awal surah itu, apakah persamaan yang Allah sebut? Pada kedua-dua awal surah ini. Awal surah Yasin kita dah tengoklah. Awal surah Yasin Allah sebut tentang apa? Tentang Yasin wal Quranil Hakim, tentang Al-Quran. Kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, betul tak? Dan Allah sebutkan tujuannya untuk apa? Al-Quran diturunkan sebagai peringatan kedua ustaz. Untuk bagi peringatan. Kan? Orang baca surah Al-Kahfi, apa yang Allah sebut? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kitab tu. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat pertama cerita tentang apa? Kitab juga. Segala puji bagi Allah telah sebagai- menurunkan kepada hamba-Nya, sebut tentang hamba-Nya Nabi Muhammad, dan juga sebut tentang kitab iaitu Al-Quran. Dia lurus. Tujuannya apa? Ingat tak juga. Sama. Liunzir. Sama. Untuk bagi amaran. Sini lagi lah dia tulis. Bagi amaran. Bukan peringatan, bagi amaran. So amaran dia lagi tegas. Kan? Bunyinya macam warning. Dia bukan bagi peringatan, bagi amaran, warning tu. Lagi tegas. Surah Yasin litunzira. Surah Al-Kahfi liyunzira. Kedua-dua surah yang kita baca membawa mesej yang sama di awalnya. Cerita tentang Al-Quran dan juga Nabi dan nak bagi peringatan untuk nak bawa balik iman. Dan surah ini kita baca seminggu sekali. Yang kenapa duk baca seminggu sekali? Kerana nak bagi kita reset balik. 6 hari yang dah lalu tu, Isnin sampai ke Khamis tu, 6 hari yang dah lalu tu. Mungkin ada hari-hari yang kita lalu dalam 6 hari itu yang dah lari daripada konsep keimanan kepada Allah. Maka datang balik hari Jumaat tu, baca surah Yasin, baca surah Kahfi, warning Allah. Diberikan, ingat. Satu hari tu bagi peringatan, ingat apa yang kena buat, ingat apa balik yang tak boleh buat, ingat tanggungjawab, ingat kerja, ingat SOP, semua bagi balik, ingat. Kena bagi. Satu hari dalam seminggu Allah bagi amaran, Allah bagi peringatan. Baik orang tu baca surah Yasin ataupun orang tu baca surah Kahfi, kedua-duanya membawa mesej yang sama di awal surah itu. Tekankan kepada peringatan. Dan peringatan dia nak bawa kepada apa? Nak bawa kepada iman. Kerana Allah nak suruh ubah cara fikir dan juga cara kerja agar mengikut sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik. So itu kaitan anti surah kan. Kalau nak tengok kaitan anti surah, begitulah. Mesej yang dibawakan sama dua surah yang kita baca pada malam Jumaat. So jangan gaduh lah.
Kau nak baca Yasin, aku nak baca Kahfi. Kenapa baca Kahfi? Kenapa tak baca Yasin? Kenapa baca Yasin? Kenapa tak baca Kahfi? Jangan bimbang. Kedua-duanya membawa peringatan yang sama. Membawa peringatan yang sama. Itu yang kita nak beri. Nak beri perhatian. Peringatan itu. Jangan kita selalu membacanya. Tetapi apa yang disebutnya itu kita tidak endahkan. Amaran yang Allah nak berikan. Itu yang kena. Habis dia baca Yasin. Habis dia baca Kahfi. Sepatutnya seorang dah reset balik diri dia, straight balik. Sebab apa? Al-Quran datang nak bagi lurus balik apa yang bengkok-bengkok. Kan dalam seminggu tu adalah yang bengkok jalannya tu. Kan tulang terbengkok, kan tersengit, maka Quran datang straightkan balik urut belakang tu, bagi tegak balik tulang belakang tu. Supaya jalan tu boleh straight balik. Itu tujuan Al-Quran. Sebab itu Allah Nabi SAW sebutkan minimum seminggu sekali kena baca Al-Kahfi ini. Dan dia tak wajiblah hari Jumaat. Dia minimum seminggu sekali. Hari apa pun boleh. Tak dan hari Jumaat, boleh baca hari apa, tapi seminggu sekali. Surah Al-Kahfi. Dan awal surah Al-Kahfi ini jugalah yang masuk bila orang kata apa? Nak pelihara diri daripada Dajjal. Betul tak? Dia baca apa? 10 awal dan 10 akhir. 10 awal cerita tentang apa? Itulah dia Allah nak balik bawa kepada keimanan. Kenapa? Kerana inilah bekal nanti nak bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Dajjal. Bila nanti kalaulah Allah takdirkan dan kita berdoa berharap agar Allah tak sampaikan kita kepada waktu itu. Akan tetapi jika Allah takdirkan kita ataupun anak keturunan kita, bekal yang nak dibawa adalah iman. Bukannya sekarang ini orang duk sibuk apa? Nak pack makanan tu, makanan biar yang tahan lama nak pack nanti. Sebab makanan makin berkurang. Nabi SAW sebutkan dalam hadis ketika nanti Dajjal datang, waktu tu kemarau teruk, makanan tak ada. Orang beriman ketika itu makan apa? Mereka kenyang dengan zikir kepada Allah SWT. Dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Kenyang dengan zikir. Nak kenyang dengan zikir tu, itu boleh dilakukan oleh siapa? Orang yang beriman lah. Hanya orang yang betul-betul percaya kepada Allah, yakin pada Allah je yang boleh kenyang dengan zikir. Kerana minda biasa akan mengatakan kenyang itu dengan makanan. Tapi orang yang beriman kepada Allah, kenyang itu adalah kerana apa? Kerana Allah yang bagi kenyang. Minda orang biasa kata, kalau aku bakar Ibrahim ini, dia akan hangus mati. Tapi minda orang beriman kata, yang bagi mati itu adalah Allah SWT. Akhirnya api itu jadi sejuk. Maka ini yang Allah nak bina. Iman kepada Allah ini besar kesannya nanti pada diri seseorang. Iman itu yang nak dibina, yang Allah nak tekankan. Ini nanti bekal nanti nak bawa sepanjang hidup, dan nanti kalau sampai waktu Dajjal, ini bekal dia. Tang mana boleh nak kenyang dengan berzikir bertasbih, takkan boleh kenyang. Ikut apa? Ikut minda yang biasa. Kan, tapi minda yang penuh dengan keimanan kepada Allah, percaya, yakin. So iman tu dia yakin, percaya betul-betul, sungguh kepada Allah. Maka dia akan datanglah apa pun. Tak ada masalah. Sebab itu orang yang dalam kehidupan dia tinggi keimanannya kepada Allah SWT. Datanglah apa pun ujian dari sudut kesihatan. Datanglah pun apa pun musibah, kan, pada diri dia, pada ahli keluarga dia, pada pekerjaan dia, pada harta dia, pada wang ringgit dia. Dia takkan ada masalah. Dia akan relax je. Sebab apa? Dia percaya kepada Allah SWT. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Allah boleh bagi dia masalah, Allah akan bantu dia. Allah akan tuntun dia di sepanjang dia dalam keadaan musibah itu, hingga nanti dia keluar daripada musibah tersebut. Maka betapa bekal iman ini yang sangat-sangat mahal, yang ditekankan oleh Al-Quran. Dan ia datang dalam bentuk peringatan. Peringatan ni kalau kita nak bayangkan, dia macam apa? Dia macam satu orang yang datang menggoncang orang yang tengah mabuk. Ataupun orang yang tengah mamai. Kan? Kita kalau orang tengah mamai atau tengah mabuk, kita nak cakap dengan dia, kan, ataupun orang yang kita nasihat nak cakap dia tak masuk. Kadang orang buat apa? Kan kita pegang bahu dia, kita goncang dia. Dengar sini, mak nak cakap apa? Kenapa? Nak bagi dia sedar. Maka Al-Quran itulah tujuan dia, datang nak menggoncang kita setiap minggu tu dengan Al-Kahfi dan juga Yasin, nak goncang, nak bagi kita sedar balik, sedar. Apa yang patut engkau buat, sedar balik. Datang nak menggoncang kita. Itulah peringatan yang datang, tujuannya nak pergi balik kita
membina iman kepada Allah, kerana dalam 6 hari itu ada hari yang kita minta tolong itu lebih yakin kepada manusia daripada yakin kepada Allah. Lebih yakin rezeki itu datang daripada orang, datang daripada marketing, berbanding datang daripada Allah SWT. Baik. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang ke-11. Buka ayat 11. Okey, ini saya maintain surah Yasin je lah, supaya senang nak nampak. Sebentar. Ini software apa, Ustaz? Ini saya guna website The Noble Quran, legacy.quran.com. Bagus. Sebab tulisannya itu sebiji dan besar. Ya. So kalau yang pakai handphone tu mudah-mudahan senang sikit lah nak nampak, jelas sikit kan. Yalah. Baik. Kemudian Allah sebutkan pada ayat ke-11. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang kau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah Rahman, semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Baik. Peringatan, nasihat, teguran hanya akan diterima oleh 2 bentuk manusia. Allah sebutkan yang pertama, orang yang bersedia untuk menerima lalu mengikutinya. Dia bersedia untuk tunduk merendah diri. Maka sebab itu pada awal surah Yasin ini kita telah bincangkan. Allah mulakan dengan apa surah Yasin ini? Yasin. Dengan Yasin. Saya ajar Nuria tolong. Allah mulakan dengan Yasin. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Apa yang kita dapat daripada Yasin tu? Terjemahan tak ada beritahu terjemahan apa-apa. Hanya Allah yang tak mengetahui, saya tak tahu. Hanya Saya Allah tak yang tahu. Hanya Allah yang tahu, saya tak tahu. Maka mesej yang nak bawa kita apa? Nak bawa kita supaya Merendah diri untuk belajar. tunduk merendah diri untuk nak mendengar apa? Sebab Apa nanti Allah nak beritahu. sebab nanti selepas itu Allah nak bagi nasihat, Allah nak bagi teguran, Allah nak bagi peringatan. Maka sebab itu dalam ayat ke-11 ni Allah kata innama tunzir, sungguhnya orang yang boleh ambil nasihat, teguran, peringatan ini hanyalah apa? Orang yang dia dah bersedia nak terima. Lalu untuk ikut. Manittaba'a dzikra, untuk orang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, sesungguhnya peringatan ini diberikan kepada orang yang apa? Orang yang dia telah bersedia nak menurut ajaran Al-Quran, so dia nak ikut. Baik. Untuk nak ikut, sebelum nak ikut itu dia kena lalu proses apa dulu? Lalu proses belajar. Maksud dia dengar dulu apa orang tu cakap, lepas tu ikut, dengar arahan dulu kan. Macam mana nak tu ikut kalau tak ada arahan? So kena dengar arahan dulu, lepas tu baru boleh ikut. Maka nak mengikut ni sebenarnya dia bukan satu perkara yang Mudah. bukan satu perkara yang mudah. Sebab apa yang tak mudah? Sebab dia nak kena dengar arahan dulu. Kalau arahan dia tak dengar, kalau arahan dia tak jelas, maka dia dapat tak ikut? Dia tak dapat ikut. Bahkan kalau ikut, dia tak dapat ikut dengan cara yang Sempurna. dengan cara yang sempurna. Maka sebab itu orang yang dia dah bersedia nak ikut, dia adalah orang yang telah bersedia untuk mendengar, dah ready dah nak dengar arahan tu apa. Dan dalam nak mendengar arahan, nak mendengar nasihat, nak mendengar teguran, itu perlu kepada ketundukan hati, ketundukan diri. Kena rendah diri dulu. Kena rendah hati dulu. Kena buang apa? Kena buang dulu dalam diri sombong. rasa sombong. Dua Rasa diri. aku ni bagus, aku Hidup. ni hebat. Sebab itu ayat yang ke-8 tu Allah kata apa? Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran. Apa yang penyebabnya? Sebab diri sendiri itu sombong dan tak nak tunduk kepada kebenaran. Apa yang Allah sampaikan? Kita dah belajar tentang al-haq itu apa? Pertama dia adalah apa? Al-Quran. Dan Al-Quran, Kemudian yang kedua, Nabi, Rasul, Nabi. Baik. Yang 3 ketiga, Islam. Islam. Maka al-haq dia adalah Al-Quran, Nabi dan juga agama Islam ini.
Maka orang yang dia sombong, dia tak boleh nak tunduk pada apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut, apa yang agama ini telah perintahkan ke atas dia. Sebab apa? Sebab sombong. Kadang kita membayangkan sombong ini adalah orang yang muka bengis. Muka macam tu kan. Muka bengis. Muka sombong lah kita bayangkan muka orang yang sombong. Tetapi ada je orang yang bermuka manis tetapi sebenarnya dia adalah orang yang sombong. Di sisi Allah Azza wa Jalla, bila dia tak nak ikut apa yang Allah perintahkan kepada dia, maka Al-Quran kata itulah dia orang yang sombong. Dan contoh pertama yang Allah bawakan adalah kepada tentang siapa? Iblis laknatullahi alaih. Kan? Iblis dia buat apa je? Tak nak sembah Adam macam. Tak nak sembah Adam. Baik. Tak nak sembah Adam itu perbuatan dia. Yang kita nak tengok dia datang daripada siapa? Arahannya itu. Daripada Allah. Arahannya itu datang daripada Allah SWT. Maka bila Iblis tak nak tunduk, sebenarnya dia tak nak tunduk kepada perintah Allah SWT kepada dia. Dia tak nak tunduk kepada perintah Allah kepada dia. Maka Allah panggil dia sebagai apa? Illa iblisa aba wastakbara. Dia orang yang engkar dan dia orang yang sombong. Takbur. Kenapa bagi dia sombong, takbur, belagak? Kenapa? Kerana tak nak dengar perintah Allah je. Kerana tak nak dengar perintah Allah je. Bukan kerana dia berjaya sangat, dia belagak dengan apa yang dia ada. Tapi dia bermula dengan dia tak nak dengar perintah Allah SWT. Rasa dia mulia. Rasa diri dia mulia. Dan kalau dilihat secara fizikalnya, memanglah tengok api itu kan, lebih hebat daripada tanah. Kan? Tetapi yang nak dibandingkan bukan itu. Yang nak dibandingkan ialah diri dia itu, iblis yang dibuat daripada api itu dengan Allah SWT. So kalau makhluk dengan makhluk, bolehlah nak bandingkan. Tapi kalau makhluk dengan Allah, boleh tak nak bandingkan? Tak boleh. Boleh lah. So bila datangnya makhluk dengan Allah, so Allah dia akan jadi sumber yang paling utama lah nak kena ikut siapa pun kau. Tetap nak kena tunduk. Siapa pun dia raja ke, dia sultan ke, dia apa jawatan tertinggi ke, bila datang daripada Allah, siapa pun dia tetap kena tunduk, tak boleh nak buat apa. Tapi kalau sesama manusia, bolehlah kalau dia nak bandingkan diri dia nak sebutlah dia lebih ke dan sebagainya, bolehlah. Okay, tapi bila banding, so masalah iblis adalah dengan Allah. Dia tak nak dengar perintah. Satu perintah Allah tersebut, Allah sebutkan dia itu orang yang takbur, orang yang sombong. Maka sombong, dia bukan orang yang dia suka belagak cerita, saya ni kerja jawatan ini, saya ada pangkat ini, saya ada harta banyak ini, anak saya semua belajar kat sini, kerja kat sini. Itu sombong pada kita lah, manusia. Tapi orang yang sombong di sisi Allah SWT adalah orang yang dia tak nak solat, dia tak nak tutup aurat, dia tak nak bagi perhatian pada Quran, tak nak ikut Quran suruh buat apa. Itu semua orang-orang yang sombong. Walaupun kita jumpa orang yang lemah lembut, cakap baik, kan, beradab, tetapi perintah Allah tak dengar. Solat tak solat. Mungkin tutup aurat tak tutup aurat, tapi baik. Adabnya itu baik, cakapnya sopan santun. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang apa? Dia adalah orang yang sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka sebab itu Allah sebutkan pada ayat ke-11 ini, yang dapat menerima nasihat, teguran, peringatan itu adalah orang yang dah bersedia tundukkan diri dia. Barulah ketika itu boleh masuk peringatan ataupun nasihat, teguran daripada Allah. Bila boleh masuk arahan, nasihat, maka ketika itu juga dia dah bersedia tundukkan diri dia, akhirnya mudahlah untuk dia apa? Menurut ajaran itu, untuk ikut pula. Ittaba'az zikra. Dia nak ikutlah peringatan yang Allah berikan itu, dan ia adalah apa? Al-Quran. Mudahlah dia nak ikut Quran. Maka dia bermula dengan rendah diri dulu. Bersedia untuk nak dengar arahan. Kemudian barulah mudah untuk nak ikut. Kalau tak boleh nak ikut, maka kena ambil satu langkah ke belakang dulu, iaitulah kena buang dulu kesombongan yang ada dalam diri itu, kena readykan diri untuk nak dengar apa yang Allah nak perintahkan. Maka sebab itu dia sebutkan di awal tadi juga,
bila nak mengaji kan kena minta Allah berikan petunjuk. Kena minta Allah berikan petunjuk dengan kita mengaji baca Quran tu. Kenapa? Kerana ada orang yang kan dalam surah Yasin ini ayat ke-9 ni Allah kata apa? Ada orang yang Allah jadikan sekatan depan dan juga belakang dia, Allah selimutkan dia. Maka dia tak dapat lagi petunjuk. Sebab itu baca Quran, kita nak minta petunjuk. Supaya dengan petunjuk itu mudah arahan tu nak masuk, nasihat tu nak masuk, teguran tu nak masuk dalam diri kita. Dan akhirnya mudah untuk kita nak ikut apa yang Al-Quran sebutkan. Maka golongan yang pertama yang Allah kata orang yang bersedia untuk menerima lalu mengikutinya. Bersedia untuk tunduk merendah diri. Nah, agama Islam ini Allah dah sediakan ia mudah. Kita tak payah fikir panjang-panjang, kita hanya perlu ikut sahaja, tak payah fikir panjang. Hanya ikut sahaja. Allah dah bagi buku, nak ikut buku ada. Kan kadang orang, saya ni bukan jenis baca buku Ustaz. Saya jenis orang yang apa? Picture punya orang. Kena bagi gambaran baru boleh nampak. So Allah buat apa? Allah hantar Nabi sebagai gambaran kepada Quran tu. So Nabi kena buat apa? Sama juga. Qul in kuntum tuhibbunallah. Maaf. Fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah maka ikutlah aku. Quran pun sama. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan ini kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkatan. Nak buat apa? Fattabi'u, maka ikutlah dia. Maka Islam dia mudah aje, ikut je. Tak susah. Tapi bunyinya mudah. Tapi tetap akan ada cabaran. Sebab kita akan clash dengan apa yang kita nak, clash dengan kerja kita, tuntutan kerja, clash dengan kemahuan diri, kan, clash dengan bisnes, clash dengan kawan, clash dengan pasangan, clash dengan banyak benda ni. Dalam kita nak ikut Al-Quran dan juga Nabi SAW. Hatta dalam kita beramal pun kadang-kadang clash. Ustaz, saya dah buat ni berapa lama dah. Tiba-tiba saya baru tahu rupanya Nabi tak baca macam ni, Nabi baca macam ni. Nabi tak buat macam ni, Nabi buat macam ni. Allah sebut dalam Quran macam ni, tapi saya dah buat macam ni dah, macam mana ni? Bila itu pun akan ada clash nanti. Kita waktu tu nak tundukkan diri kita, nak ubah apa yang kita dah biasa buat kepada apa yang Allah dan Nabi tunjukkan. Ataupun kita nak teruskan je apa yang kita dah biasa buat. Maka sebab itu antara perkara yang baik untuk dilakukan pada bulan Rabiul Awal ini adalah apa? Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Bulan kelahiran Selawat Nabi banyak. sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak tak Ustaz? Ya, Selawat banyak ke? selawat banyak. Maka antara perkara yang sangat-sangat baik dan mulia untuk dilakukan. Kita akan lihat nanti akan banyaklah nanti majlis-majlis maulid dan sebagainya. And perkara yang baik. Akan tapi perkara yang lebih utama, yang paling utama dan sangat mulia untuk dilakukan pada memasuki bulan Rabiul Awal ini sebagai kita nak memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mempelajari Cek dan balik banyak mana kita dah ikut dia. betul. Mempelajari dan mengambil peduli sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita nak ingat Nabi. Waktu masuknya Maulid Nabi ini. Kalau tak kan masuk Maulid Nabi tapi kita dengan Nabi sama je, pengetahuan kita sama. Pengetahuan tak perlu Ustaz, sirah tu panjang sangat. Saya nak ingat tak apalah, tak ingat sirah tu. Akan tapi Susunlah selipar ikut cara Nabi kan. susun selipar ikut cara Nabi, bercakap ikut cara Nabi, kan? Paling senang. Berurusan dengan anak-anak, dengan apa, jiran tetangga, dengan kawan-kawan, dengan pasangan ikut cara Nabi. Dan berinteraksi dengan Al-Quran ikut cara Nabi. Dan maka itu yang kita nak lakukan memasuki pada Rabiul Awal ini. Boleh, dan banyak je, boleh juga mulakan dengan membaca buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu sangatlah banyak. Kan kalau cerita tentang sirah, dan kita dah ada sirah yang diterjemah dalam bahasa Melayu banyak. Buku yang cerita tentang amalan-amalan Nabi SAW juga
banyak ada di pasaran. Maka Rabiul Awal ni ambillah 1-2 buku dan bacalah sebagai cara kita nak memperingati Nabi SAW. Dan ini antara salah satu buku yang baik untuk dibaca. Saya masuk Rabiul Awal ni, so saya mula baca baliklah buku ni. Ni buku saya baru je beli. So ini saya baru mula nak baca lah ni. Buku ni sebelum ni untuk baca apa tu, Ustaz? buku dalam bahasa Arab. So bila dah balik Malaysia ni ada buku dalam bahasa Melayu, maka nak mudahkan pembacaan saya ambillah buku yang bahasa dalam bahasa Melayu. Tajuknya Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjejaki sunnah, meneladani Rasulullah. Ini buku dia. Simple, dia dia tak tebal pun. Ada lebih kurang 170 lebih muka surat je. 170 lebih muka surat saja. Seharian Nabi SAW daripada bangun tidur, aktiviti harian Nabi. Sehari, cerita sehari je Nabi. Macam mana seharian Nabi SAW. Saya pun baru nak mula baca buku ni, kan, baru je mula baca. Dan selalunya kalau saya mula baca, alang-alang nak membaca, saya ada bukalah pada kawan siapa yang nak baca bersama-sama. Maksudnya kita baca buat kelas lah, membaca, dan insya-Allah awal bulan 10 kita akan mula, 3 bulan 10 sebenarnya kita akan mula baca buku ni sampai habis. Kita jangka nak menghabiskan sebelum Ramadan. Sebab 6 bulan lagi kita dah masuk Ramadan dah. Dan bulan Ramadan dia adalah bulan apa? Bulan beramal, kan? Dan apakah amalan yang terbaik untuk dilakukan pada bulan Ramadan melainkan amalan yang dilakukan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sangat sarankan Rabiul Awal ni, carilah satu buku tentang Nabi, bacalah, dan sebagai persediaan juga, kan, kita ingat Nabi bulan Rabiul Awal, dan sebagai persediaan nanti nak masuk pada bulan Ramadan nanti. Buku ini boleh diperoleh di Karang-Keras Bookshop. Wallahualam saya tak tahu, saya beli dia daripada Shopee. Buku tulisan Ustaz Abu Anas ke? Ya, betul. Buku tulisan daripada Ustaz Abu Anas Madani. Saya ni, Ustaz. Saya Apa ada. tu tajuknya? Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Tak habis lagi ni. Syama'il Muhammadiyah. Sangat baik. Buku cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Ada detail tu, secara detail. Detail semua ada. Ada dia pun dalam kuliah semua dia. Betul. So buku ni dia buku ringkas. Saya ambil dia sebab dia buku dia ringkas. 170 muka surat je. Ringkas. Baik. So insya-Allah nanti saya akan mula bulan 10 lah. Siapa nanti nak join boleh nanti. Duit banyak tu. Clear. Baik. Yang kedua, takut kepada Tuhan dalam keadaan ia tidak nampak. Takut kepada azab Tuhan dalam keadaan ia tidak nampak. Takut kepada Tuhan dalam keadaan orang tidak nampak. Sebab Allah kata yang kedua, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sebentar. Oh, ni 89 Ustaz. Ayat 11 lah. Ayat 11 dengan 12 lah. 10, 11, Ayat 12. ke-11. Ayat ke-11. Allah kata sesungguhnya peringatan dan amaran itu memberi faedah kepada orang yang tadi dia turut Al-Quran, dan wa khasyar rahman, dan dia takut kepada Ar-Rahman dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tak nampak. Maka ada 3 keadaan. Pertama, dia takut kepada Tuhan dalam keadaan ia tidak nampak. Maksudnya dia takut kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan dia tak nampak Allah. Yang kedua, dia takut kepada azab Tuhan dalam keadaan dia tak nampak. Dia takut kepada azab Allah Rahman dalam keadaan azab tu dia tak nampak pun. Yang ketiga, dia takut kepada Tuhan dalam keadaan orang tak nampak. Maka itu yang Allah sebutkan tentang peringatan yang mudah untuk masuk pada diri seseorang. Itu orang yang dia dah bersedia siap-siap. Dah bersedia, kan, macam orang yang nak belajar. Kan beza kan, orang yang walaupun kelas online tapi dia bersedialah. Dia duduk, ambil wuduk, pakai baju elok, duduk dengan buku ready nak tulis. Banding dengan kalau kita hari tu kita malas, kita pun duduk dekat sofa tersandar. Kita akan rasa bezanya apa? Dapat serap ilmu tu masuk. Apa yang kita dapat tu lain. Lain. Kalau duduk tersandar kat sofa dengan duduk betul-betul tegak kan, dekat kursi, nak dengar fokus, apa yang akan dapat itu juga akan berbeza. Maka orang yang dia dah bersedia
nak terima arahan daripada Allah. Dengan orang yang dia tak buat persediaan, dia akan berbeza. Yang kedua, orang yang dia takut kepada Ar-Rahman dalam keadaan dia tak nampak. Dia tak nampak Allah, dia tak nampak azab Allah, dan orang tak nampak dia. Maksudnya kalau dia buat pun tak ada siapa yang nampak, dia seorang je. Tak ada orang pun nampak dia buat kesalahan itu. Maka orang yang begini, yang Allah kata mereka ini mudah untuk nak mendapat peringatan, nasihat dan teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Macam mana nak buat perkara ni? Macam mana nak bersedia ataupun nak dapatkan takut ni? Ia perlu kepada apa? Memanglah tak bolehlah orang tu nak dapat je takut. Tiba-tiba je boleh dapat takut lah. Nak buat salah tu takut je sentiasa, tak pernah rasa tak takut. Nak buat salah tu sentiasa akan ada rasa takut kepada Allah. Boleh terbayanglah azab Allah tu. Macam mana nak dapat perasaan itu? Nak dapat perasaan tu, itulah dia perlu kepada kenal Allah Azza wa Jalla. Wajilat kulubum. Dan ia balik kepada apa? Ia balik kepada iman kepada Allah. Dan dapatkan iman itu, ia diasah dengan apa? Diasah dengan bacaan-bacaan ataupun ayat-ayat Al-Quran. Dia diasah dengan itu. Maka usaha kita membaca Quran, usaha kita untuk faham, itu adalah usaha kita untuk dapatkan iman yang nanti untuk kita belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut kepada Allah Azza wa Jalla ini ganjaran yang special yang Allah berikan khusus Liman orang khafa. Betul. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan tak nampak. Kalau takut kepada Allah dalam keadaan orang nampak, itu tak pelik lah, itu biasalah. Takut nak buat salah sebab ada orang lah segan, itu biasalah. Ataupun takut nak buat salah sebab Allah ada depan mata dia, itu biasa. Tapi takut nak buat salah dalam keadaan dia tak nampak Allah, tak nampak azab, dan juga orang tak nampak pun dia, maka itu perkara yang luar biasa. Dan itu sebablah Allah berikan kepada dia, Jadi Nuriyah bacakan tadi, jannatan. Bagi orang yang dia takut kepada kedudukan Tuhannya, Allah akan berikan kepada dia 2 syurga. Berikan kepada dia dua syurga. Dan itu juga yang Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsu, menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka syurgalah tempat tinggal dia yang tetap kekal. Hanya belajar untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkara ini, katakan tak danlah nak habis belajar Quran, maka ia boleh didapati dengan apa? Kita selalu menahan diri kita daripada mengikut apa yang kita nak buat. Kalau dah tu salah, kita tahan diri kita daripada buat. Sebab apa? Aku takut nanti kalau aku tengah buat ni mati, memang confirm lah nanti kena azab punya ni. Tengah buat ni mati, confirm akan kena azab. Maka dengan dia menahan diri daripada buat salah, itu bentuk dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut ini ganjarannya tinggi yang Allah berikan. Saya pernah sebutkan kisahnya kan, tentang seorang yang takut kepada Allah, yang dia bakar diri dia tu. Maka itu antara kisah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang memenuhkan umur dia dengan melakukan dosa kepada Allah, akan tapi dia ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut ni, dia tak baca Quran pun, dia bukannya orang yang pergi belajar agama, bukan. Akan tetapi rasa takut itu adalah perasaan yang semula jadi yang Allah berikan kepada manusia. Adanya perasaan takut. Dia kuat macam mana pun, dia garang macam mana pun, dia gangster macam mana pun, tetap ada perasaan takut dalam diri dia, tetap akan ada. Maka perasaan takut inilah yang perlu dipandu agar takut kepada Tuhan Ar-Rahman. Dengan itu akan memberi perbezaan pada cara fikir dan juga cara bertindak orang tersebut. Dia takut kepada Allah setelah dia melakukan dosa yang banyak, akhirnya Allah kurniakan kepada dia syurga. Hanya dia belajar takut saja kepada Allah. Kedua-dua sifat perlu ada, sedia untuk ikut dan takut kepada Ar-Rahman.
Jika hanya salah satu, maka itu seperti yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Baik, umat terdahulu, kita ada kaum Ad, kaum Samud, banyaklah Bani Israel. Mereka itu sebahagiannya, mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah, tetapi dia tak nak ikut arahan. Ada sebahagian daripada mereka, dia ikut arahan, tetapi dia tak takut kepada Allah, ataupun tak takut untuk nak buat salah. Maka sebab itu, walaupun dia dah ikut arahan Allah, tetap dia campur dalam tindakannya itu bercampur dengan perkara yang Allah larang. Kita ada Bani Israel, kan, mereka pada setengah keadaan mereka adalah orang yang ikut perintah Allah. Tapi dalam masa yang sama dia tak takut kepada Allah. Dia ikut perintah Allah tapi tak takut. Dengan cara apa? Dia masih lagi juga buat kesalahan yang lain. Dalam pada dia solat, kan, kalau bayangkan kita, dalam pada solat, dalam pada baca Quran, dalam pada berinfak, berzikir dan sebagainya, masih lagi melakukan kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla, maka baru salah satu sifat itu dipenuhi. Baru tunduk diri ikut perintah Allah, tetapi belum lagi ada takut kepada Allah. Maka kena ada takut dan kena ada kesediaan untuk tunduk merendah diri kepada apa sahaja yang Allah perintahkan. Barulah amalan itu ataupun tindakannya akan jadi semuanya bersih hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, Ayat ke-12. banyak orang ada salah satu aja. Ya. Rasa- Dua-dua ini Allah sebutkan, dia melengkapkan antara satu sama yang lain. Dia melengkapkan. Ikut Kalau dan salah takut. satu, ikut dan takut. Itu ringkasan dia. Cantik itu. Ikut dan takut. Kalau ikut tapi tak takut, tak jadi. Kalau takut tapi tak ikut, dia tak jadi. Masya Allah. Maka Allah kata penghujung ayat, fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Oleh itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Maghfirah, keampunan yang Allah akan berikan, wa ajrun karim, dan pahala yang ataupun ganjaran yang mulia. Allah tak sebutkan apa. Kan syurga itu ganjaran yang mulia. Ya. Ada tak lagi ganjaran yang mulia? Banyak lagi Allah berikan. Allah berikan kepada dia kemuliaan nanti di akhirat. Allah angkatkan darjat dia, Allah tinggikan syurga dia. Banyak lagi bentuk kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut, bermula daripada dunia hingga nanti di akhirat. Di dunia orang hormat dia, ataupun masuk dalam kuburnya dilapangkan, orang kenang dia sebagai orang yang baik. Itu semua bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang ikut dan juga takut. So ada orang yang dia dah meninggal, orang tak sebut kebaikan dia, orang sebut salah dia. Kan, orang sebut apa dulu yang dia buat yang tak berapa nak baik. Tapi ada orang yang dia meninggal, Allah sebutkan kebaikan dia. Dan antaranya Allah yarham, kita ada Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, rahmatan wasi'ah, moga Allah merahmati dia. Dia meninggal, apa yang Allah sebut tentang dia? Allah sebut tentang kebaikan-kebaikan yang dia buat. Maka itu ajrun karim, ganjaran yang mulia yang Allah berikan kepada dia. Orang sebut puji, orang duk puji dia walaupun dia dah tak ada. Maka keampunan dan ganjaran yang mulia itu tak terhad di akhirat syurga je. Allah berikan daripada dunia hingga nanti dia pergi bertemu Allah Azza wa Jalla, kerana dia telah memenuhi diri dia dengan dua perkara, ikut dan takut. Ikut dan takut. Masya-Allah. Ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Yang ayat yang ke-12. Sebentar.
Di antara ayat Allah, kemampuan menghidupkan semula. Di antara kemampuan di antara ayat Allah, kemampuan menghidupkan semula. Sebutkan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami. Adanya apa? Penekanan. Allah kata sesungguhnya kami. Nahnu nuhyil mauta. Ni kalau belajar bahasa Arab kan. Nahnu. Ada perkataan nahnu. Kita dah ambil mula-mula dulu belajar bahasa Arab kan. Adanya perkataan apa? Perkataan nahnu. Nahnu maksudnya kami. Dan Allah sebutkan tentang siapa? Diri dia. Tentang diri dia. Kan? Allah sebutkan tentang diri dia. Kami dan Allah kaitkan dengan diri dia. Maka kita tahu kami ini seorang, dia bukan Ramai. Allah ini, dia satu. Kan? Dia bukannya ramai. Maka sepatutnya digunakan adalah aku. Tapi Allah gunakan kami. Poin kita ambil dulu apa kalau kami? Dia muliakan diri dia. Maka bila Allah sebut tentang kami dan Allah kaitkan dengan diri dia, maka yang Allah nak bagi tahu adalah Allah sedang nak mengagungkan diri dia. Allah tengah nak bagi tahu satu perkara yang hanya dia sahaja yang boleh buat, orang lain takkan boleh buat. Tak ada siapa yang boleh nak buat. Maka sebab itu Allah gunakan kami. Bukan kerana nak menghidupkan dan mematikan itu adanya malaikat yang menghidupkan, adanya malaikat yang mencabut nyawa. Tak, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah Allah sedang nak mengagungkan diri dia. Allah sedang nak cerita tentang kehebatan diri dia di hadapan kita. Maka sebab itu Allah sebut tentang perbuatan yang Allah gunakan kami itu adalah perbuatan yang tak ada siapa pun di kalangan makhluknya yang boleh buat walaupun mereka bekerjasama untuk nak melakukan perbuatan, melakukan sesuatu itu. Nak menghidupkan yang mati. Ada tak hari ini sampai hari ini orang yang siapa yang boleh menghidupkan sesuatu yang mati? Tak ada. Tak ada siapa. Kalau ada, salah orang semua dah beli dia punya teknologi, bayar dia nak suruh hidupkan ahli keluarga dia yang dah mati tu, betul tak? Ataupun apa-apalah yang dah mati, kucing dia yang dah mati ke, kan? Orang kita kereta mati, kita pergi cari pomen tu tak boleh buat, kita pergi carilah pomen lain. Kalau kita dengar kereta kita rosak dekat KL, kita dengar pomen yang buat nun sana dekat Kedah tu, pomen lain seluruh KL ni jenuh dah kita cari, semua tak boleh buat. Tiba-tiba kat sana dia kata dia boleh buat. Kita sanggup tak bayar dia suruh datang sini suruh repair kereta kita? Kita akan sanggup bayar. Kita akan sanggup buat apa je, janji kita dapat. Maka nak menghidupkan yang mati, kalaulah ada orang yang boleh buat, maka manusia akan sanggup bayar berapa je. Pergi ke mana je, buat apa sahaja asalkan dia dapat. Dia nak menghidupkan apalah yang mati. Yang ahli keluarga dia ke, binatang dia punya pet ke, apa-apalah kan. Tapi Allah gunakan nahnu, kami menunjukkan keagungan Allah. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kenapa? Kerana perbuatan ini tak ada mana-mana makhluk yang boleh lakukan, hanya Allah sahaja yang boleh lakukan. Maka Allah gunakan kami dan Allah letak di situ. Dan kalau kita perhatikan, terjemahan letakkan apa? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Kalau kita perhatikan betul-betul, inna, dalam na ni ada apa? Dalam inna ni ada apa? Kami juga. Ada na, maksudnya kami. Nahnu ni maksudnya apa? Kami. juga. Nuhyi maksudnya apa? Nuhyi maksudnya kami menghidupkan. Sambung Nuhyi, sekali. kami hidupkan. So ada berapa kami? 3. Tiga kami. Dalam terjemahan ada berapa kami? Satu sahaja kami. So terjemahan Dua. perkatanya ialah sesungguhnya kami. Kami yang menghidupkan yang mati. Kami menghidup. So betapa Allah nak tegaskan tentang perkara ini. Dengan Allah mengulangkan kata ganti nama kami sahaja. Kata ganti nama kami je yang Allah ulangkan. Betapa Allah tegaskan. Memang dia je boleh buat. Tak ada orang lain boleh buat. 3 kali. 3 kali Allah sebut. Dan itu kita dapati bila kita belajar bahasa Arab. Kalau tengok terjemahan, maklumat itu kita tak dapatlah. Salah terjemahan ke tak? Terjemahan berikan makna umum yang boleh kita nak mudah nak faham. Tapi bila kita belajar bahasa Arab, ini maklumat yang kita dapat. Betapa letak inna tu sesungguhnya dah tegaskan dah tu.
tapi diulangkan kami tu sampai 3 kali, tak payahlah sampai 3 kali, sekali je cukup lah, orang faham dah. Tetapi mesti ada sebab Allah ulang sampai 3 kali itu. Dan inilah antara rahsia-rahsia yang Allah letakkan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Baik, saya minta untuk nak berhenti awal sikit, boleh ke? Boleh. Kadang nak habiskan, tapi Boleh, saya nak minta berhenti awal sikit sebab baby malam ni dia kurang sihat sikit. So nak pergi tengok jap. Boleh Boleh. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.